Nabi bagi tahu dekat orang Arab Quraisy. Nabi tengah pun orang Arab Quraisy Nabi bagi tahu, awak ni suka dekat aku. Awak ni masih kebak lah. Awak ni maksudnya saya. Awak saya, bukan awak tu kamu. Ya, awak maksudnya saya. Kalau saya bangga ke awak ni miskin, maksudnya saya miskin. Awak ni tak bawa cerdik, maksudnya saya. Bukan kata kamu. Nah, itu beza dia. Tapi kalau cakap orang KL, awak tahu tak awak miskin, ayah kata aku tu. Itu lain sikit punya. Baik. Jadi Nabi kata, aku suka dekat aku suka dekat aku. Nabi cakap aku. Ya. Maka Arab Quraisy ni, dia bagi tahu dekat seorang sahabat dia kata, aku dengar Muhammad kata dia suka dekat aku. Yang kawan dia bagi tahu kat kawannya, aku dengar Muhammad kata dia suka dekat aku. Yang kawan dia bagi tahu kat sepupu, bagi tahu dia buku, bagi tahu kat saudara, sampai kita ingat aku sendiri. Oh, aku dengar Nabi Muhammad kata dia suka kat aku. Apa pula suka kat aku? Jadi pendek cerita, satu hari Nabi tengah berjalan bertemu dengan Amr bin Al-As. Ketika Amr ni dengar Nabi, dia dengar Muhammad suka dekat aku, masih apa tak tahu. Maka suatu hari di tengah jalan dia bertemu dengan Nabi SAW. Daripada jauh Nabi kenal dia, Nabi senyum. Nabi senyum dekat dia dengan penuh kasih sayang. Nabi senyum, Amr tengok, dia tengok Nabi senyum, terus jalan kepada Nabi SAW. Cinta kenal. Ya. Kemudian apa Nabi buat? Nabi lari. Nabi tak cakap apa. Ya. Dia lari. Jadi Amr ini tertanya-tanya, aku dengar Muhammad suka dekat aku. Bila jumpa aku, dia lari dulu. Ni trik apa? Jadi maka makin membuat-buat rasa cinta Amr ini tadi. Dia dengar Muhammad suka. Kemudian bila dia jumpa aku, dia tak nak cakap, senyum, betul dia lari. Betul ke tak betul? Suatu hari dia buat apa? Amr ni dia suatu hari dia bilang, dia nampak Nabi tengah jalan, dia ikut belakang Nabi SAW. Dia pakai sebopong tahu. Saya panggil sebopong tu. Ya, yang itu kepala serban macam MC pakai tadi. MC yang kacak tadi, dia pakai, ya. Lebih kurang itulah. Dia ikut belakang Nabi. Dia tak nak Nabi tahu dia tu siapa. Dia ikut belakang Nabi. Oh Muhammad, betul aku nak tanya sikit, siapa orang yang kau sayang? Maka Nabi pun, Nabi tahu belakang tu, tapi Nabi tak nak cakap terus terang. Ya. Siapa yang kau suka? Ya wahai Muhammad, aku sayang kepada isteri aku. Lepas tu siapa yang kau sayang? Sayang sahabat. Siapa sahabat-sahabat kau? Itu cerita. Maka Nabi pun sebut, sahabat aku tu Abu Bakar. Next, Umar. After that, Uthman. Furthermore, siapa lagi? Ali. Lepas tu sebut nama sahabat, tak sebut nama. Aku dengar kata dia suka kat aku, tapi tak sebut nama. Lepas tu siapa? Lepas tu siapa? Tak sebut nama. Lepas tu Amr ni geram. Lepas tu siapa? Lepas tu siapa? Lagi. Lepas tu lagi. Lepas tu lagi. Tak sebut. Ya. Ada siapa yang mereka sebut? Yang mereka sebut kat orang Arab Quraisy yang mereka kata mereka suka kat dia, padahal dia kat Islam pun. Oh, awak tak cakap awal-awal. Lebih kurang itulah. Orang itu ke orang tu namanya. Bila dia sebut nama dia, Nabi sebut nama dia, masuk Islam. Dia punya cerita dia tadi kerana jatuh cinta melihat senyuman. Betapa simple dakwah Nabi. Hari ini kita tak perlu, kadang-kadang ada tempat kadang-kadang perlu, kita tak perlu nonton sangat. Dia belakang tabir pun tak apa, tetapi kadang-kadang di belakang tabir pun besar. Ya, Allah. Itu dia jawapan yang cukup padat dan menarik dari Ustaz Hasan. Maknanya di mana saja kita berada, asalkan kita bekerja untuk Islam, kita kena bangga. Kan? Main bola lah, takkanlah semua jaga gol, betul tak? Confirm lah gol tak fulus, tapi bila nak menang tak skor, betul tak? Ataupun semua nak serang, semua orang nak serang. Siapa nak jadi pertahanan? Tak ada juga. Jadi setiap orang ada di posisi masing-masing, berbangga menjadi sebahagian dari pasukan tersebut. Maka kita adalah pasukan pejuang Islam.
Okey, beralih kepada Ana Rafali supaya kita masuk pada round untuk menjawab soalan-soalan dari email dan juga Facebook. Dah kata nak post satu. Padahal betul. Ada lagi masuk. Okey, Ana Rafali, saya ucap tahniah pertama sekali di atas hijrah Ana dan juga saya baca berita, saya dengar radio kata Ana Rafali dah dalam proses menghasilkan album pertuhanan, dah ada single dan cuma belum rilis lagi. Dan Ana Rafali sebut dengan tegas lepas projek ini memang konsisten untuk menghasilkan lagu-lagu ketuhanan. Jadi apa dia yang mendorong anda untuk berdakwah dengan lagu-lagu ketuhanan sekaligus tak nak lagi, bukan tak nak lagi lah, sebab dulu pun lagu anda semua bersifat universal. Yang saya perasan lah, apa yang menyebabkan anda begitu konsisten membawa lagu-lagu yang tak lama? Anda silakan. Bukan untuk soalan sebab dia ada kaitan dengan seni kita dan karya kita. Sebenarnya saya merasakan yang saya sangat-sangat bertuah kerana telah gunakan satu minat dan insyaAllah dalam berkat sedikit dalam bidang usaha aku, dan saya merasakan segala yang berlaku pada saya telah tertulis oleh dia daripada sejak pertama kali saya berangan untuk jadi seorang penulis lagu. Saya rasa itu saya lepas SPM 12 tahun saya tak pergi main mana-mana alat muzik, saya tak pergi main gitar, saya tak pergi main piano, tapi saya suka berangan. Dan saya berangan ketika itu saya seorang komposer yang terkenal, dan dalam kepala saya telah menciptakan sebuah lagu yang berjudul Janganlah dan Ku Biarkan Kau Terlepas. Saya rasa tajuk lagu yang paling pandang sekali lah, dan Ku Biarkan Kau Terlepas. Dan itu merupakan permulaan kepada angan-angan saya untuk jadi seorang komposer. Dan ketika saya menjalankan di universiti, saya telah berpeluang untuk berkawan dengan ramai orang yang meminati muzik seperti saya yang memperkenalkan saya dengan gitar, dan saya telah berjalan kaki di dalam hujan untuk mendapatkan sebuah gitar bersama dengan rakan saya di kedai buku, sebuah gitar di kedai buku. Itulah pengalaman pertama saya. Itulah kedai muzik dari kedai buku. Tapi alhamdulillah kat kedai buku tu ada juga lah buku yang 30 hari cara-cara untuk belajar bermain gitar dalam 30 hari. Ada siapa pernah tak nampak buku tu? Kali hitam, ada tak? Ke ada dalam simpanan? Dan saya telah belajar sedikit untuk bermain gitar dan menulis lagu, dan saya meneruskan cita-cita saya untuk menjadi seorang penulis lagu, dan alhamdulillah saya mendapat peluang untuk menjadi seorang penulis lagu dengan menyanyikan lagu-lagu saya sendiri, sebab tak ada siapa mengenal saya dan saya yang menyanyikan lagu saya sendiri, sendiri dan juga tapi macam mana kan nak cakap. Dan alhamdulillah minat dan keinginan saya untuk menghasilkan lagu-lagu itu daripada awal memang saya mempunyai kecenderungan untuk tidak menghasilkan lagu yang bagi saya tak masuk akal. Sebagai contoh, saya tak akan, walaupun lagu cinta, saya tak akan berjanji yang saya akan meredahi lautan berapi semata-mata untuk mendapatkan cinta seorang manusia, ataupun saya tak akan korbankan segala jiwa raga untuk mendapatkan cinta seorang lelaki. Memang daripada awal lagi dalam kepala saya, mentaliti saya tak boleh, cinta bukan macam tu. Sebab itulah saya menghasilkan lagu Tolong Ingatkan Aku, sebab saya rasa segala pengalaman kita dengan orang tersayang, tak kisah mak bapak kita ke, teman baik kita ke, ataupun suami kita ke, ataupun presiden kita ke, semua itu telah merupakan satu kurniaan daripada dia. Dan apabila rasa marah menghantui perasaan kita, kita kena ingatkan balik anugerah yang Allah berikan kepada kita tu sebagai untuk membuang rasa perasaan benci atau marah itu. Dan itu memang saya rasa alhamdulillah lagu itu berjaya menangkan hati orang, lagu Tolong Ingatkan Aku berjaya mendapat
tempat di hati masyarakat, dan saya fikir sebenarnya inilah matlamat saya sebenarnya. Saya nak menghasilkan lagu untuk mengingatkan orang tentang benda-benda yang penting. Dan alhamdulillah antara lagu yang mendapat sambutan yang bagus dan sangat dahsyat ialah lagu Kalau Berpacaran. Bukan jangan pandang-pandang ya. Boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang. Itu dia pesanan dia. Ini banyak-banyak suka dengar tak antara paling nyanyi lagu Kalau Berpacaran? Sikit dia boleh, sikit dia boleh. Boleh, tapi kena sahut ramai-ramai. Kita ingatkan sesama sendiri. Boleh, sesama kita boleh. Tak sekirah, tak sekirah. Silakan, Ana Rafali. Kalau berpacaran, jangan tunggu lama-lama. Kalau berkenan, jumpalah ayah dan mama. Hantarkan rombongan menginap dengan segera. Kalau terlambat, kekasihmu sambal wayang. Boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang. Duduk renggang-renggang, bertambah sayang. Biar malu-malu, biar segan-segan. Kena malu itu perisai orang beriman. Ya, itu dia. Dan Ana Rafali dah saya tak boleh saya. Sporting gila. Okey. Ana Rafali dah apa lagi? Saya kena sambung cerita kan begitu pula keluar rap kan. Dan bagi saya itulah antara cara saya nak berkongsikan segala pelajaran ataupun segala hikmah yang Allah berikan kepada saya bersama dengan orang ramai dan sedikit datang mendengar. Ayolah, itu dia. Terima kasih Ana Rafali. Baik, sekarang tibalah masanya untuk saya membacakan soalan dari mahasiswa-mahasiswa USM. Okey, soalannya adalah untuk Ustaz Syukri. Saya nak beri jawapan dia. Dan boleh baloi tentang jojo. Tak apa. Boleh, saya Alhamdulillah. Saya pernah ikut. Oh, okey. Jadi untuk Ustaz Hasan, soalan pertama, apakah hukum seorang wanita pergi ke kubur? Ya, pergi je lah. Sorry, saya tak jawab. Contohnya seorang anak mencari ke kubur ayahnya. Loh, iya. Apa lagi? Itu soalan pertama. Soalan kedua, jumpa untuk Ustaz Hasan, saya mempunyai masalah tidak mempunyai keyakinan diri. Bolehkah Ustaz berikan tips bagaimana ingin mempunyai keyakinan diri sebagai seorang Muslim dan menjadi Muslim yang berjaya? Silakan Ustaz. Dua soalan. Kubur dan keyakinan diri. Susah. Kubur yang kita diri kan. Baik, yang pertama tentang kubur. Straight to the point. Pada awal zaman awal Islam, Nabi SAW melarang kaum Hawa perintah pergi ke kubur kerana ada unsur-unsur amalan jahiliah pada ketika itu yang masih ada pada ketika itu. Orang jahiliah yang buat pada zaman jahiliah sebelum Islam, bila dia suka meratapi kematian, pergi kubur menangis-nangis, ya? Macam kalau kita tengok ada sedikit masih ada amalan itu pada orang-orang India. Kan kita tengok orang India kalau menangis sampai pingsan, ya? Jadi pada ketika itu Nabi melarang sebab ya kerana terlalu emosi sangat orang perempuan dan dilarang kerana perkara itu yang dah pergi tak pergi, ya? Jadi kena sampai satu ketika Islam berkembang orang faham, ya? Jadi Nabi galakkan pula supaya kita pergi kubur hantar orang perempuan, ya? Pergi ke kubur sebab ada hadis Nabi SAW kuburnya ya banyak ingat mati dan orang yang bijak adalah orang yang ingat mati. Maka di situlah digalakkan pergi ke kubur untuk ingat mati. Bukan pergi ke kubur berpacaran. Ada kadang-kadang pergi kubur malam-malam sebab pada kat Selamat teknik baru pergi kubur. Orang pot baik dia. Dia tak kira lah kubur atau tak kira. Tak faham. Jadi sekarang kan maknanya pergi untuk ingat mati. Orang pergi pada sekarang ni ada halangan. Tetapi bila mana kalau contohnya sewaktu mati,
kita rasa kita tak kuat, maka tak payah pergi. Itu lebih baik. Sebab kalau pergi, kita kalau pergi boleh menyebabkan kita meratapi sama-sama kita penis sangat lebih baik dengan. Tapi kalau kita kuat, terus itu soalan pertama. Yang kedua, keyakinan diri. Sepatutnya Amin sebab dia ada kursus. Dia motivator. Dia orang cakap pun saya lebih confident. Jadi itu kamu cerita pula. Baik ya, untuk keyakinan diri ini sedikit sebanyaknya ini bukan ini kongsi dalam sedikit. Untuk yakin diri ini sebenarnya ini dia bagus untuk student yang baru ni tips ini. Di USM mana-mana mesti confirm mesti ada presentation. Betul? Nak tak nak kena. Kadang-kadang saya pun marah nak lecturer. Lecturer ni tak ada kerja lain ke? Presentation. Macam kita kena. Kita pun mana cakap. Itu pandangan apa? Pandangan nafsu. Ya? Tetapi kalau kita positif, sebenarnya baru saya tahu point presentation yang lecturer bagi itu buat assignment presentation tak habis-habis sampai dah muak dah muntah. Ya? Sebenarnya pesan dia bukan pada ketika itu, tetapi selepas mesti percayalah. Ya? Pengalaman itu yang kita bawa pergi interview, pergi bercakap dengan orang. Pengalaman-pengalaman saya presentation walaupun kepala lapar tak boleh cakap, tetapi orang punya pengalaman itulah kita confident untuk cakap. Pada awal itu tak ada, tapi lama-lama kita insyaAllah belajar dari kesilapan, belajar dari pengalaman. Kadang-kadang pengalaman ini ada guru yang terbaik. Kita tak akan dapat pengalaman melainkan kita sendiri melalui pengalaman. Itu sedikit banyak. Maka ada yang ada kat sini, insyaAllah teruskan. Ada presentation apa dan banyak-banyak yang saya cakap untuk. Sebab itu saya ingat ada seorang sahabat saya. Saya dengar sampai sekarang dia kata dia kata universiti ni bukan untuk kita dapat kerja. Masuk universiti bukan untuk dapat kerja. Masuk universiti untuk menjadikan kita manusia. Saya ingat sangat. Masuk universiti untuk jadi kita manusia, jadi orang boleh fikir. Orang yang masuk universiti belajar tinggi, dia boleh berfikir dengan waras. Berbanding dengan orang yang tak masuk universiti, dia tak boleh jawab. Kadang-kadang kita cakap benda yang tinggi sikit, dia tak faham. Ya, maknanya untuk kita jadi manusia boleh. Itu dia sebut banyak. Maknanya saya boleh buat kesimpulan kita kena masuk universiti untuk bersedia dikerjakan sebelum bekerja. Ya, betul. Okey. Dan menarik apa yang Ustaz sebut, benda yang kita tak ada confident, tapi kalau kita biasa-biasakan lama-lama kita ada confident. Contoh, siapa yang menulis dengan tangan kanan? Kanan? Menulis dengan tangan kanan. Okey, tangan kiri? Yang tak pasti tangan mana juga. Okey, andai kata saya suruh tulis dengan tangan yang kita tak biasa, boleh tak? Walaupun tulis nama sendiri, cantik tak? Tapi dia akan mengingatkan kita zaman bila masa kita tulis. Tadi kalau betul tak? Tapi masa tu tangan mana? Tangan yang kita dah biasa sekarang. Okey, kenapa tangan yang kita dah biasa, kita dah confident tulis sekarang? Dah biasa buat. Itulah jawapan dia. Boleh juga. Okey, Antara Fali, soalan untuk Antara Fali cantik. Dia kata bagaimana caranya untuk memperlihatkan kejayaan pilihan sebagai lambang kehebatan. Maknanya kejayaan itu bukan sekadar kejayaan, tetapi menampakkan gahnya kita. Saya percaya Antara Fali dan melalui macam-macam lah sampai ke tahap ini. Sudah pasti ada banyak kali mungkin terlupa lirik ke, ataupun mungkin apalah apa-apa yang memalukan untuk sampai ke tahap ini. Ana, silakan. Bagaimana Menjadikan kalian kejayaan supaya teramat hebat. Satu pilihan. Saya sebenarnya seseorang yang percaya dengan apabila kita merendah diri, kita tak perlu nak mencadangkan kepada seluruh yang berkaitan kita, orang sendiri akan nampak. Dan sebab amat sukar untuk membezakan perasaan riak dan takut dengan bangga diri bukan. Jadi untuk keselamatan, saya lebih gemar untuk bekerja bersungguh-sungguh, berusaha sedaya yang mampu seboleh-bolehnya supaya kejayaan itu sendiri akan menjadi lambang kepada pencapaian ataupun kehebatan kita lah secara individu.
selari dengan apa yang Nabi sebut tu, Inna Allah yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayutqin. Nabi kata Allah sangat suka bila orang buat kerja tu buat betul-betul. Bila anda rasa dia bila buat lagu buat betul. Jadi bila apa baru kat keluar? Doa-doakan masa cepat yang betul. Okey. Promolah sikit. Dia pakai original. Dia buat lagi 3 ni. MP3 oh. Boleh dapatkan maklumat terkini tentang blog saya di www.anarafali.com anarafali.com ataupun kalau nak berbual dengan saya di Facebook boleh, kerana saya akan jawab soalan-soalan. Kalau tak sempat atau malu nak bertanya malam ni, insyaAllah lebih berdekat kepada saya. Ya, saya kira dia pasal MP3 tu sebab saya yang buka. Okey, baik. Kita juga menyediakan ruang untuk bertanya soalan. Macam saya sebut tadi, kita berpegang teguh kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Kebebasan Bersuara. Tapi ingat pesanan Tayyip Erdogan, Presiden Turki kata, freedom of expression does not justify freedom to insult. Kebebasan bersuara tidak berarti kita bebas untuk menghina orang. Jadi nak tanya soalan, silakan bertanya soalan apa sahaja, yang penting respect. Okey, bila saya sebut respect tu maknanya satu, jangan mengatalah, yang kedua jangan panjang sangat. Panjang gila lah sekali soalan, saya pun tak pasti soalan saya. Okey, soalan pertama sekali perkenalkan nama, tahun berapa, kemudian nak tuju soalan pada siapa. Okey, kemudian terus kepada soalan. Sebarang aktiviti goreng-menggoreng tidak dibenarkan. Okey, so saya buka soalan pada sesiapa saja nak bertanya, silakan. Mungkinlah saya mulakan dengan siswa dulu. Lelaki, kalau ada nak tanya silakan. Malu-malu. Okey, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hassan Syahrul, ex-USM. Soalan saya, pada hari ini saya melihat bahawa media masa, televisyen atau berapa saja penyebaran media menjadi satu platform yang cukup patut untuk respon. Contoh kalau ada masalah putus perceraian ataupun apa sebagainya, kalau kita buat rekod nampak atau kita masuk Q3, Q1 malah perkara tak ada turun dan juga lah hal-hal yang lain. Cuma sepatutnya yang patut terjadi adalah bila kita melakukan dan sebagainya, kita menentu sistem, itu untuk sistem sebab itu yang diikuti oleh semua manusia. Persoalan saya, bagaimana pihak artis dan juga yang dekat dengan media masa mengembalikan manusia dan sebagainya kepada sistem sepatutnya itu. Tidak kena maruah. Kalau benar, respon dan bertanggungjawab atas respon Allah. Soalan itu tuju kat saya. Analisa moderator. Media masa. Yang kita dengan media masa, moderator, Ustaz Imam, memang muda dan Okey, saya soalan tu. Okey, siswi ada soalan. Okey, silakan. Apa? Bangun dia boleh. Kita mulai cakap. Assalamualaikum. Nama Asma Faizal, tahun 2 Chemical Engineering. Saya ada 2 soalan kepada Media Masa. Bagaimana nak terangkan kepada ibu bapa tentang minat belajar? Di samping itu, belajar takut menderhaka terhadap ibu bapa. So, cara yang terbaik untuk memberitahu kepada ibu bapa. Soalan nombor 2 pada Ana Rafali. Boleh repeat balik soalan tadi? Sebab kita tangkap ibu bapa tu. Apa yang kita minat kan? Untuk memberitahu minat kepada ibu bapa. Okey. Nombor 2,
Bagaimana cara untuk mendorong rakan-rakan menyertai aktiviti universiti, kebanyakan pelajar hanya fokus terhadap pelajaran? Itu saja. Terima kasih. Okey, soalan itu kat satu. Kita muda juga. Ya? Harapan. Okey. Okey, dorong kawan yang jual dengan baik ya. Okey, siswa ada soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diri Muhammad Syazili Idris bin Ibrahim dan saya baru-baru ini kita dijumpakan dengan filem Mustafa Muslim yang jelas menghina Nabi Muhammad SAW dan Nabi kita, dan saya dan pernyataan Amerika Syarikat sendiri telah tidak boleh melakukan tindakan kerana atas kebebasan suara. Dan soalan saya, Siapa tak ambil tindakan? Setiausaha Amerika Syarikat Hillary Clinton. Okey, orang jadi. Dan soalan saya pertama ialah apakah arti kebebasan dalam konteks Islam, dan yang kedua ialah apakah desakan yang wajar kita ambil untuk berdesak untuk mengharapkan filem ini disiarkan di Malaysia dan di Malaysia. Soalan itu satu. Untuk moderator dan Ustaz Syukur. Itu moderator tu. Boleh pun malam ni serius ni. Serius ni. Terima kasih kerana. I appreciate it. Okay, siswi, last chance. Sebelum kita bagi ruang untuk penulis menjawab. Ada soalan? Ada? 5 saat? Ada 10 saat? 9, 4, 7, 5 saat? Ada soalan? Sekarang ada tu? 3? Kalau tu nak wakil siswi pun boleh. Tak ada, tak ada? Tak ada? Okey, tak apa. Kita bagi dia menjawab dulu. Kalau ada masa, saya akan buka lagi, right? So, siswi ada lagi soalan? Nahi hai. Okey, so saya berikan kepada Imam Muda Hasan untuk menjawab pertama kuasa media. Bagaimana kita nak kembalikan manusia kepada sistem manusia, bukan yang mengajak ke arah yang kalah dalam arti kata lain, sebab kuasa media ini sangat dahsyat. Kemudian satu lagi, macam mana nak terangkan pada ibu bapa benih kedinginan, sedangkan ibu bapa kita pula nak sudah jadi berlain. Kemudian untuk anak Rafali sekejap lagi. Dan soalan ketiga untuk Imam Hasan juga adalah kebebasan yang bagaimana dalam Islam dan tindakan dan pendirian kerajaan terhadap filem The Innocence Muslim. Soalan silakan. 3. Kalau balik baiklah ya, saya terima kasih dalam kamu tadi kerana media masuk pada sekarang ini pada yang penting. Contohnya kita boleh lihat ini pengalaman Imam Muda ya. Saya bila ambil rancangan Imam Muda balik kampung, pakcik yang dulu dia tak kenal kita pun, saya pun tak kenal. Bila balik kampung, dia datang kita peluk, nangis lagi. Dia pakcik sebab dia tengok dengan Imam Muda dan dia cukup. Dan kanak-kanak saya pernah pergi satu rumah ustaz lah ya. Saya pergi rumah, kira kawan saya ustaz lah, pergi rumah dia. Anak dia 3 tahun, dia tengok saya ya. Saya makan nasi ya. Saya ambil ulang 3 ekor, dia ambil 3 ekor. Kemudian saya ambil sambal belacan, dia pun ambil sambal belacan 3 tahun. Bapak dia terkejut, tak pernah makan sambal belacan. Sebab apa makan? Sebab Imam Muda. Lepas tu pergi surau, dia ikut pergi surau. Saya semayang depan, dia semayang ayam. Dia ikut pergerakan saya, dia tak ikut ayam. Padahal saya kat depan, saya rumah dia, ayam tak rumah lagi. Ayah dia rumah dia, anak aku ustaz dia tak ikut. Dia ikut mana? Saya nak bagi tahu kita kuasa media yang mana pengaruh dia cukup bukan? Ya, dalam masa 3 bulan boleh mempengaruhi seseorang cukup.
Walaupun pada saya tidak ada apa-apa, cuma persepsi orang tu kadang sampai rasa kalau jumpa saya dia kata apa, Ustaz, saya tengok Ustaz ni macam bidadari. Bidadari satu. Dia kata, Ustaz, saya kata Ustaz kena confirm masuk syurga. Jadi saya kata kalau saya buat dalam sesat sama. Sekarang ni peranan media cukup hebat. Sebab itu yang kita lihat dulu ada Fantasia sampai sekarang kita ada rancangan itu salah satu sumbangan yang kita ada di Telegram Soleh. Ada pula rancangan. InsyaAllah saya melihat perkembangan cukup positif dan orang suka pada ini, budak-budak suka. Dan inilah saya lihat sekarang ini suasana berubah yang ramai anak-anak muda pada hari ini suka kepada beliau. Yang ada Ustaz Tuan, ramai Ustaz Tuan. Alhamdulillah satu perkembangan yang baik. Dan saya kalau ada di sini yang berminat untuk dan terlibat dalam bidang ada dosengan, saya cukup baru-baru saya pergi di UIDN, seorang student tu dia jiwa Islam tapi dia dalam bidang multimedia dan dia kata dia nak jadi seorang penerbit filem yang berusaha. Itu bagus, ini yang kita nak. Dan itu sumbangan peranan media pada hari ini yang mana kita kalau yang ada sumbangan silakan. Yang kedua, bagaimana kita nak bagi tahu kat mak kita, ayah kita, kalau aku minat, saya minat sekian mak tak boleh mana apa baik ambil macam mana kita nak bagi tahu kita begitu kita itu cara Nabi ada sebut khatibun nas ala tadrikul ya nak cakap orang itu ikut pada dia tahap kepikiran atau tahap kematangan dia. Kalau ayah kita seorang yang pandai barang maka jangan cakap ketika dia berbalik jawabnya jangan tengok di sini kita kena kadang-kadang ibu bapa yang dengar ada kadang-kadang dia tak pernah bila cakap dia cakap kita maka nak buat apa SMS kalau tak apa yang ni tak itu di sekarang ni mesti ni alu-wasa alu-wasa mana kalau kita tengok baca juga kita kecil maknanya kita tengok pada hak ibu kita bagaimana kalau dia soal buruk gunakan cara yang baik ya. Kalau ibu kita seorang yang pada banget maka dah kita buatkan di bawah sebab memang tak bagi ya ikut pada keadaan masa dan sesuatu insyaAllah gunakan cara terima yang seterusnya tentang innocence of Muslim ceritanya itu memang kita tahu kalau saya pun pernah tengok sedikit tapi hari ini dah tak ada YouTube tengok memang agak menyedihkan ya. Tapi mungkin juga ya, memang perancangan mereka untuk melihatkan kita supaya kita rasa marah dan kita pun ada point untuk menentukan kita semua mungkin menjadi Allah ada sebab yang ini memang bijak kadang-kadang dia buat bukan suka ada sebab dia. Jadi kita kat sini pun kena bijak menangani masalah ini. Ada kata-kata kita jangan terlalu emosi sangat. Kadang-kadang ya, kita membawa agama ke emosi. Itu kadang-kadang kena hati-hati. Kadang-kadang orang dia contohnya dia pakai kurdah contoh ya. Kadang-kadang dia mengikut emosi. Contoh, saya tak tahu lah ada kadang-kadang ada satu pernah ada satu isu di universiti dia diharapkan memakai kurdah sebab untuk tujuan keselamatan. Tetapi mereka ini menentang ya, kerana aku pakai mata hujah tapi kadang-kadang dia emosi sangat sehingga dia bawa agama dengan emosi bukan dengan akal dan hati dia. Jadi kita dalam pandangan isu ini perlu berhati-hati. Ya hati kita yang menangani bukan nafsu, bukan amarah jangan itu. Jangan sampai nafsu kita menguasai itu. Jangan terlalu emosi. Ya, gunakan secara bijak daripada kita beremosi. Lebih baik kita gunakan cara yang lebih banyak lagi untuk kita kembangkan. Okey, sebelum kita beralih kepada Anak Al-Fali, satu pernah dengar lagu Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Dan saya yakin percaya budak-budak PMI pun tahu macam mana tarian Gangnam. Ada orang yang menulis dekat Facebook, dia kata ini adalah penghinaan pada Islam, dia macam bawa urah. Dan lepas tu kenapa silakan itu Kristian. Apa pendapat anda?
Pendapat saya itu rubbish. Orang yang tulis itu dia tak buat research. Sebab Psy yang nyanyi itu PS1 tu, tahu tak sebelum ni berapa banyak lagu dia di Korea diharamkan. Di Korea, kerana sebab lagu dia adalah lagu yang bersifat menenggu pemerintah dan mengkritik tabiat-tabiat sosial di Korea yang dia tak setuju. Lagu Gangnam Style adalah lagu dia nak perli masyarakat di Gangnam yang terlalu elit sehingga meminggirkan orang-orang miskin di keliling Gangnam. Nampak? Kita fikir macam tu, mahasiswa. Nampak? Sebelum kita mengkritik, research. Nampak? Dan sebelum kita nak marah pada orang, kita tanya juga, adakah kita kritik dalam memartabatkan Islam? At least dia kritik dalam memartabatkan budaya Korea. You think out of the side, dia telah berfikir di luar kotak. Kan lagu Korea biasanya wajib kalau perempuan mesti cantik, body perk, kan? Macam patung. Nampak? Kalau penyanyi lelaki dia mesti macam apa? Super Junior pun dia kan. Tahu ke? Dia mesti jambu, nampak? Tapi bila datang dia Gangnam Style macam boroi, tak handsome langsung, menari tak apa-apa. Orang Korea kalau menari mesti koreografi dia smooth. Tapi dah dapat kat saya macam mana menari dia. Tak apa-apa, nampak tak? Dia sebabkan dia berfikir luar kotak, YouTube dia dalam tempoh sehari dapat 50 juta. So adakah kita menyebabkan Islam di luar kotak? Fikir-fikir. Okay, jawapan adalah Rafael. Soalan tentang bagaimana untuk menggalakkan siswa-siswi terlibatkan dalam program-program universiti. Sebenarnya ini merupakan antara masalah-masalah yang sampai ke sudah akan sukar untuk dapat jawapan atau saya hilang. Sebab memang daripada saya di universiti pun bila kita mengadakan suatu program atau aktiviti hanya segelintir saja yang mungkin akan berminat untuk yang tak itulah dan segelintirnya lebih cenderung kepada kepustakaan, pelajaran dan sebagainya, ataupun pergi jumpa lecturer dan melihat aktiviti-aktiviti sampingan itu sebagai distraction ataupun benda yang hanya melarikan fokus kita daripada pelajaran. Sebenarnya saya rasa kita semua dapat fikir secara rasional, positif. Segala apa yang kita lalui, segala apa yang kita alami adalah satu projek besar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah usulkan untuk kita belajar tentang kehidupan. Dan kehidupan kita bukan hanya menelaah buku atau menuntut ilmu. Kita kena lihat dunia kita sebagai sebuah bilik darjah yang besar di mana kita menimba ilmu pengetahuan daripada segala aktiviti yang kita lakukan. Dan apabila sesuatu badan atau organisasi menganjurkan program-program yang baik, positif seperti BLI, menganjurkan satu program baru bersama dengan kami berempat. Ini antara langkah ataupun salah satu cara untuk membantu kita melengkapkan lagi diri kita. Bukan saja untuk belajar, menuntut ilmu, dapat result yang sangat cemerlang dalam pemeriksaan, tapi juga untuk menjawab soalan apa yang kita akan lakukan selepas habis universiti, apa yang kita akan lakukan selepas kita menjejakkan diri ke alam pekerjaan ataupun alam rumah tangga dan sebagainya. Dan saya rasa antara salah satu cara yang saya boleh cadangkan kepada anda semua yang sebenarnya nak meyakinkan pelajar-pelajar yang rajin saya belajar ni bahawa kehidupan universiti bukan saja di Dewan Kuliah, tapi di luar Dewan Kuliah, di mana kita bergaul, kita mengeratkan silaturahmi, kita bertukar-tukar pendapat, kita sama-sama memberikan semangat kepada masyarakat sekeliling dan sebagainya. Dan antara caranya ialah mereka yang bertanggungjawab, mereka yang kiranya organisasi atau pihak penganjur tu kenalah istiqomah dan cuba sentiasa memikirkan cara untuk menarik perhatian para pelajar untuk menyertai program itulah. Dan saya memang sangat-sangat kagum dan saya rasa wajar diberikan kedudukan kepada BLI sebab kita banyak
atas jawapan yang cukup menarik. Maknanya kita kena kreatif di dalam mempersembahkan program, jangan terlalu stereotip. Baik, hadirin dan hadirat para penonton, semua tersasul. Para hadirin sekalian, saya memanglah kita setuju tadi sampai ke 1, tapi saya tak ada sekejap itu. Sebab saya tahu dalam Quran kan Tuhan sebut waja'alna laila libas. Diciptakan malam itu kerana apa? Libasa. Kalau maksud secara literal ni ialah pakaian, tapi tak kira lah kebanyakan ulama-ulama tafsir, tak kira Ibn Kathir, Imam Ibn Abbas, semuanya menerjemahkan libas itu sebagai rehat. Maka saya tak nak mencuri waktu rehat anda. Jadi round terakhir ini adalah sesi kesimpulan. Saya berikan terlebih dahulu kepada Ustaz Fadilah Ustaz Syukri, silakan. Ana Syukri, silakan. Terima kasih Sandra. Dah lama saya berhenti bercakap. Saya pun tak mau mengganggu bahasa tuan. Masalah tuan. Semua tahniah saya kepada PMI yang telah berjaya mengundang watak-watak penting dalam negara Malaysia, negara yang kita cintai. Saudara Amin, Imam Buddha Hasan dan juga Abdul Ali. Konklusi yang ringkas, mudah-mudahan forum kita ini buat bicara panggung selebriti ini diberkati oleh Allah SWT. Dalam tawa ada makna, dalam makna penuh dengan tersirat dan tersurat. Yang saya simpulkan di sini adalah kita kena muhasabah balik 3 persoalan penting. Yang pertama ialah siapa kita. Sudah tentu kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Kita adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua persoalannya ialah apa misinya? Misi kita. Kalau kejuruteraan mekanikal ada robotik, ada elektrik, robot yang diprogramkan, sudah tentu saya kira agak memang tidak masuk akal. Tuhan Maha Pencipta, Dia cipta kita dalam tanpa ada program yang tertentu. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu menyangka kamu diciptakan dalam keadaan sia-sia? Sudah tentu ada program yang diprogramkan kepada kita, dan program itu ialah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mission kita adalah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dan persoalan yang ketiga adalah ke mana kita sesudah ini. Sudah tentulah kejayaan bukanlah satu destinasi. Sukses is a journey, perjalanan. Selepas kita berjaya masuk ke USM, Apex University, kita mesti memimpin kejayaan seterusnya dalam destinasi seterusnya, perjalanan seterusnya, iaitu ke alam yang lebih kekal abadi, iaitu berjaya dunia dan berjaya. Saya minta maaf yang saya terkasar bahasa, yang tweet mana-mana yang tak sepatutnya saudara ini. Jadi salam perkenalan kita mungkin kepada tetamu wakil PMI saya ini. Jadi jangan boring entah umai lah, janganlah. Tapi datang-datanglah selalu ke teratak kami yang USM, Universiti Dalam Taman. Ada macam-macam, segala-galanya ada di sini. Selamat kembali di sini untuk program yang datang. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Macam TV jelas skalanya tulis. Allah Ustaz. Imam Buddha tak silakan. Tadi boleh buat TV tu lah pula. Baiklah, secara ringkasnya satu saja pesan untuk saya dan semua yang ada di sini, iaitu satu hadis Nabi SAW, 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu salah satu golongan itu ialah asyar, iaitu pemuda, termasuk pemudi, lelaki dan perempuan, yang mana hidupnya ibadatillah, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, maknanya hidup kita, tujuan kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita bekerja, walaupun kita belajar, dan segala-galanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah Nabi sebut golongan-golongan ini yang akan mendapat naungan kerana golongan-golongan ini ya, ramai yang tak masuk. Jadi susah terhadap golongan ini. Maka mudah-mudahan yang ada dekat sini, walaupun kita belajar, kita nak masuk dalam golongan ini. Setiap apa yang kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi insya-Allah. Gunakan media yang kita ada, segala apa yang kita ada. Kalau kita boleh bercakap, silakan berdakwah dengan cepat. Kalau untuk boleh pandai nak media, silakan. Kalau di Facebook, silakan. Yang itu semua adalah jalan dakwah yang mudah pada hari ini, yang rugi kalau kita tak gunakan. Dan mudah-mudahan semua kita adalah berdakwah. Allah. Terima kasih bidadari Imam Dasar. Jadi ada apa lagi? Silakan kesimpulan. Melalui pengalaman saya di universiti, saya pada awalnya mempunyai satu cita yang sangat-sangat berbeza dengan apa yang saya dapat sekarang. Saya lulus dan apa yang saya boleh kongsi dengan anda semua ialah walaupun kita tak berapa pasti mana kita akan pergi selepas kita menuntut ilmu ini, yang pentingnya ialah berkat daripada usaha kita, berkat daripada doa kita akan sampai di mana saja yang Allah SWT nak kita ada. Jadi kuatkan niat anda, pastikan niat yang baik untuk membantu masyarakat, membantu bapa atau membantu diri sendiri dan sebagainya. Yang penting perlu bekalkan usaha kita dengan doa dan Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar kita berikan tepukan untuk Ustaz Syukri, tepukan untuk Imam Abdul Hasan, dan juga tepukan untuk Ana Rafali. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingatkan mahasiswa, ayo kita berani membina impian yang besar. Matlamat mesti matlamat yang kata gina jawab apa? Dan ingat juga hidup ini adalah seperti Adidas dan Nike. Nothing is impossible, just do it. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selamat kali pada